Baik, ya, kita mulakan surah As-Saffat. Surah As-Saffat mulai ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza apabila. Iza ke is, Ustaz? Sorry. Terpandang pula Iza. Iz. Ingatlah di waktu. Abaqah. Telah lari ia. Ilal fulki. Kepada kapal. Al-Mashhun. Yang penuh muatan. Fasahama. Maka telah berundi ia. Fakana. Maka adalah ia. Minal mudhadin. Daripada orang-orang yang dikalahkan. Faltaqama. Maka faltaqamahu. Maka telah menelan ia akannya. Al-Hud. Oleh ikan besar. Wahwa walhal ia. Mulim. Keadaan tercela. Falaulah. Maka jikalau tidak. Annahu bahawasanya ia. Kana adalah ia. Minal musabbihin. Daripada orang-orang yang bertasbih. Lalabisa. Nescaya telah tinggal ia. Fi batnihi. Dalam perutnya. Ila sehingga. Yaumi. Hari. Yub'atsun. Mereka dibangkitkan. Baik, ya. Saya mak semula. Ikutkan cerita 140 ni adalah cerita daripada ayat 139, iaitu menerangkan tentang Yunus, Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah di antara utusan-utusan Allah. Ya, dan Nabi Yunus bertanggungjawab
menyampaikan risalah Allah. Tapi malangnya kaumnya tidak menerima langsung ajakan Nabi Yunus, walaupun Nabi Yunus memberitahu kebenarannya. Namun kaumnya tidak boleh terima langsung. Jadi sungguh kecewa Nabi Yunus. Terasa kecewa sangat. Ibarat bahasa kita ni merajuk. Macam ibarat jadi guru, tak ada murid, merajuk dia dah, lari dia. Macam itulah ibaratnya merajuk dah. Dah muja Ustaz tak lari. Saya tak itulah. Kalau lari jadi Nabi Yunus juga ni. Jadi dah kira bahasa kita ni dah merajuk dah. Jadi ceritanya dia pun bawalah diri. Iza abaqa ilal fulki. Apabila abaqa telah lari ia ke kapal al-mashhun yang penuh muatan. Kapal ni tak tahulah nak pergi mana. Tapi dia main tunggang, main naik jelah. Hati dah sakit. Naik jelah, pergi mana-mana pergilah. Macam orang nak bawa diri lah. Orang merajuk kadang bawa diri ke mana sampai dia tak kisah. Macam itulah bawa diri. Dia pun naik. Tapi malangnya kapal ni mashhun. Penuh muatan. Kapal laut ni. Kapal laut. Penuh dengan muatan. Jadi sampai tengah-tengah. Kapal ni bila sampai tengah-tengah, ombak ni makin besar. Bila makin besar, kapal besar macam mana pun kalau dah terlampau penuh, boleh tenggelam. Sebab pukulan ombak lebih besar. Jadi pada masa itu kena kurangkan. Fasahama. Lalu atau maka telah berundi ia. Maka telah berundi ia. Fakana minal mudhadin. Maka adalah ia daripada orang-orang yang dikalahkan. Bila undi, maka terkena kat dia. Malang betul lah. Hari itu. Undi itu siapa yang nak kena campak ke dalam laut. Jadi bila diundi, kena pula kat Nabi Yunus ni. Malang betul lah. Sahama tu, dia perkataan saham yang kita bahasa saham tu, sebut saham. Ini undi. Daripada bahasa saham yang disebut. Itu mana undi. Jadi malang. Dia pun dah di tengah lautan tadi, terkena kat dia dalam undian tu. Dah rasa begitu berdosa lah. Dia dah dosa. Lari pada tanggungjawab. Kemudian bila di tengah lautan pula kapal nak tenggelam, undi kena pula kat dia. Jadi dialah kena campak dalam laut. Fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Maka telah menelan ia akannya oleh ikan besar. Disebut hud, hud ni. Ikan besar. Bukan nama ikan tu hud. Hud tu mana ikan. Ikan besar. Macam kita sebut paus, ikan paus. Tapi ni hud ni ikan besar lah. Kita mungkin ikan besar ni tak ada lain kalau di lautan melainkan ikan paus. Wa huwa mulim. Walhal dia tercela. Mana sungguh tercela dia. Jadi hati yang begitu sedih. Sedih kerana apa? Kaumnya tak nak dengar cakap dia, tak nak ikut cakap dia, dia sedih. Bawa ke kapal, kapal pun tak terima dia. Dicampakkan. Campakkan rupanya ikan besar dah nganga dah. Terus ditelan. Jadi dalam keadaan kegelapan. Pertama, kegelapan dalam perut ikan dah gelap.
hanyir, ya, bau yang tidak menyenangkan. Kemudian ya, kegelapan lautan lagi. Jadi memang gelap gulita, tak nampak apa. Ya, seolah-olah dah di dalam kuburan. Falaulah annahu kana minal musabbihin. Maka jikalau tidak bahawasanya ia adalah daripada orang-orang yang bertasbih. Pada masa itu apa yang disebut oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Macam itulah dia bertasbih terus menerus. Ya, tak nampak apa dah. Dengan keadaan yang gelap gulita, dengan keadaan yang begitu hanyir, ya, tapi dia boleh bernapas, ya. Dia mengucapkanlah kalimah itu berulang-ulang, ya, sampailah dia sendiri pun dah pengsan, tak sedar diri, ya. Kalau seandainya kata Allah tidak ada, dia tidak tergolong di orang-orang yang bertasbih, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dan saya telah tinggal ia dalam perut ikan itu sehingga hari mereka dibangkitkan. Maksudnya, Nabi Yunus kalau tidak tergolong orang yang bertasbih, ya sudah tentu dia akan berkubur dalam perut ikan. Ya. Ini yang orang letak-letak dalam WhatsApp ni, apa ikan yang tak mati, ya, dalam sehingga hari kiamat. Kata ikan yang menelan, ya, Nabi Yunus katanya. Ya, sebenarnya salah. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan mati. Jadi ikan yang menelan ikan Nabi Yunus juga, dia adalah makhluk dan dia mati. Dia tidak kekal. Ya. Jadi salah mentafsirkan. Yang dikatakan, ya, dia dalam perutnya sehari kiamat, mana dia berkubur. Macam orang ada berkubur dalam perut rimau. Ya, ada orang berkubur dalam perut ular. Ya. Orang berkubur dalam perut ikan. Macam itulah bahasa dia. Ya. Kuburan dia dalam perut rimau, dalam perut ular. Contohnya macam itu. Itu namanya dia sudah nescaya dia akan berkuburlah dalam perut ikan itu sehingga hari dibangkitkan. Maknanya keputusannya dia mati dimakan ikan. Macam itulah. Bukan ikan tu hidup sampai hari kiamat. Itu silap. Ya. Siapa Nabi yang tak mati sampai hari kiamat? Oh, dia kata, ya, Nabi siapa? Nabi Khidir katanya. Ya. Nabi Khidir ada lagi, dia tak mati sampai hari kiamat. Itu pun salah tafsir. Macam tu Nabi Khidir dia wafat, dia juga adalah makhluk. Ya, kullu nafsin zaikatul maut. Dia juga mati juga, ya. Hanya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu ya nak diturunkan balik ke dunia. Itu memang ya termaktublah dalam Quran ataupun dalam hadis, ya. Itu Nabi Isa Allah angkat dalam keadaan hidup, ya. Jadi dia turun besok dalam keadaan umur dia 30 ke 40 tahun. Jadi umur, ya, dia tak ikut umur tua. Maknanya macam mana Allah angkat dulu ke langit, macam itulah umur yang besok diturunkan. Jadi dia tidak dimakan umur. Ya. Itu Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi rupanya dalam ayat ini adalah pelajaran besar. Kalau kita terkena musibah apa-apa sekalipun, dalam keadaan yang kita terperangkap, jangan lupa tasbih ni. Ya, tasbih Nabi Yunus ini dapat menyelamatkan daripada segala-galanya. Kalau kita terperangkap dan sebagainya dalam keadaan musibah, ya, ucapkanlah banyak-banyak kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus sampai dia pengsan. Pengsan ini sebenarnya adalah, ya, hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Yunus. Kalau dia tak pengsan, dia merana. Dia akan merasa penderitaan lebih teruk dalam perut ikan tu. Ya, jadi pengsan dia tak rasa apa-apa. Dia tak tahu apa cerita. Ya. Jadi Nabi ikan yang menelan ini pula, dia makin lama dia lawyer.
lawyer. Ya, belum sempat diproses lagi, dia dah lawyer dah. Ya. Lepas tu dimuntahkan Nabi Yunus ni. Dimuntahkan dalam keadaan pengsan. Ya, dia pun terdampar di tepi pantai. Biasanya dia ombak ni akan membawa ya, apa-apa yang di tengah laut akan ditolak ke tepi. Ya. Jadi Nabi Yunus terdamparlah di tepi pantai. Tak ada siapa tahu itu pengsan lagi. Ya, di tengah lapangan di tepi pantai itu terdampar kat situ. Dan ya Allah tumbuhkan pohon labu ya, pohon labu. Ditumbuhkan pohon labu kat situ menutupi tubuh Nabi Yunus. Kalau tak, hangus tubuh Nabi Yunus. Jadi pohon labu inilah yang menutupi tubuh Nabi Yunus. Ya. Setelah ya, Nabi Yunus beberapa bulan kat situ, ya, dekat terdampar kat situ, pengsan lama. Ada orang nelayan tengok ada pokok labu. Biasa pokok labu ni jadi perhatian orang. Dia nak cari buah dia. Sebab buah labu ni mana-mana negara pun memang suka labu. Jadi orang cari buah dia. Bila cari, nampak pula ada manusia kat situ masih bernyawa. Itu yang dihebahkan pada orang-orang nelayan yang lain. Diselamatkan. Ya. Diselamatkan Nabi Yunus. Situ kisah mula dia. Ya. Baik, kita sambung lagi. Di sini diterangkan lagi yang jelas. Ya. Sambung lagi. Ayat selanjutnya ya. Ayat 145. Fanabasnahu, maka telah kami lemparkan akannya. Maka telah kami lemparkan akannya. Bil arai, di lapangan. Wahwa walhal ia sakim, sakit. Wa ambatna, dan telah kami tumbuhkan alaihi, atasnya, syajaratan, pohon, min, daripada, yatin, pohon labu. Wa arsalnahu, dan telah kami kirimkan akannya, ila, kepada, mi'ata al, 100,000, mi'ah 100, alfin 1000, atau yazidun, mereka bertambah. Fa'amanu, maka telah beriman mereka. Famatta'nahu, maka telah kami beri kesenangan akan mereka, ilahin, sehingga satu ketika. Baik, saya masuk semula.
Fanambaznahu bil ara'i wa huwa sakit. Maka telah kami lemparkan akannya di lapangan. Mana lapangan tepi pantai. Biasanya apa-apa tercampak ke tepi lah. Kita tengok kadang balak-balak pun tercampak ke tepi pantai. Dia apa yang masuk ke laut tu biasanya akan dicampakkan ke tepi. Melainkan dia tenggelam. Macam kapal yang tenggelam di tengah laut. Itu tak ada mana yang terapung, dia akan tercampak ke tepi airnya. Wa huwa sakim. Walhal ia sakit. Jadi keadaannya begitu sakit. Ia sakit. Tahulah. Dalam keadaan dalam perut ikan. Tentulah. Dah letih naik kapal, dicampak lagi. Itu sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Dan telah kami tumbuhkan atasnya syajarah, iaitu pohon min yaqtin, daripada pohon labu. Jadi artinya ini diterangkan bahawa Nabi Yunus dalam keadaan pengsan, dengan keadaan panas di tengah lapangan, maka Allah tumbuhkan pohon labu. Tiba-tiba ada pohon labu pula tumbuh situ. Itu sehingga dapat menutupi tubuh Nabi Yunus. Itu ceritanya tadi. Jadi nelayan kat situ telah menyelamatkannya. Mula-mula dicari labu tadi, tak jumpa labu, jumpa orang. Lalu diselamatkanlah, dibawalah ke perkampungan itu, kampung nelayan situ. Nabi Yunus pun sedar-sedar, dia pun ceritakanlah kisah dia seorang nabi. Dia pengikut-pengikut dia, kaum dia tak nak ikut. Aku pun bawa diri naik kapal, ceritalah kepada kaum itu. Rupanya orang kampung situ bila dengar tu cukup simpati. Lalu satu kampung tu menerima dia punya ajaran Nabi Yunus. Wa arsalnahu ila mi'ati alf. Dan telah kami kirimkan akannya, atau telah kami utus akannya, iaitu akannya Yunus. Nabi Yunus Allah utus atau kirim Nabi Yunus ini kepada 100,000 orang, au yazidun, atau mereka bertambah. Lepas tu bukan sedikit-sedikit, ramai yang menerima ajaran Nabi Yunus ini. Itu terkadang orang tempat sendiri tidak tidak dilayan. Tapi kalau orang luar bukan main dihormati. Macam tu. Itu Nabi Yunus bila berada di satu perkampungan ini, Nabi Yunus cukup dihormati dan diterima, sehingga bukan 100,000, wa yazidun, atau bertambah lagi. Itu ceritanya Nabi Yunus. Fa amanu, maka telah beriman mereka beriman, percaya dengan utusan Nabi Yunus ini sebagai utusan Allah. Dia biasanya kalau ceritanya, kalau pembesar-pembesar kampung, pembesar-pembesar negeri, dia boleh terima, anak buah semua ikut. Itu kelebihan dia. Tapi kalau pembesarnya negerinya yang jadi penghalang, anak buah yang nak ikut ni susah. Segelintir je. Macam tu. Maka telah beriman mereka. Famata'nahum, maka telah kami beri kesenangan akan mereka ilahin, sehingga satu ketika, maknanya maka bersenanglah Nabi Yunus dan kaum mereka sehingga satu ketika, iaitu sehingga maut atau ajal. Sampai ajal, habislah kesenangan. Itu. Mana kesenangan itu untuk sampai kepada tempoh ajal. Fastaftihim, maka
Istafti, minta keteranganlah oleh engkau kepada mereka. Maka minta keteranganlah oleh engkau kepada mereka. Ali Rabbika, adakah Tuhan engkau? Al-Banatu, anak-anak perempuan. Walahum, dan bagi mereka. Al-Banun, anak-anak lelaki. Am, atau apakah? Khalaqna, telah kami ciptakan. Al-malaikata, akan malaikat. Inasan, anak-anak perempuan. Bukan anak-anak, tak ada ya? Tak ada anak-anak. Berupa perempuan. Berupa perempuan. Wahum, walhal mereka. Syahidun, orang-orang yang menyaksikan. Ala, ketahuilah. Innahum, bahawasanya mereka. Bahawasanya mereka. Min ifkihim, daripada kebohongan mereka. Layakulun, sungguh mereka katakan. Walada, telah beranak ia. Allahu, oleh Allah. Wa innahum, dan bahawasanya mereka. Lakazibun, sungguh orang-orang yang berdusta. Astofa, adakah telah memilih ia. Adakah telah memilih ia. Al-Banats, akan anak-anak perempuan. Alal-Banin, atas anak-anak lelaki. Baik, saya mak semula. Fastaftihim, maka beri keteranganlah oleh engkau akan mereka. Ini engkau di sini, tak ada Yunus lagi, Nabi Yunus dah habis. Jadi cerita ni kepada Nabi pula. Ya, maka beri keterangan oleh engkau, wahai Muhammad, engkau ni Nabi lah. Ya, kepada mereka. Mereka orang musyrikin Mekah.
Ali rabbikal banatu walahum banun. Adakah bagi Tuhan kau tu anak-anak perempuan dan bagi mereka anak-anak lelaki? Maknanya, mereka kata Tuhan punya anak-anak perempuan. Sedangkan mereka tak suka anak-anak perempuan. Mereka suka anak-anak lelaki. Kalau mereka mendapat anak perempuan, isterinya melahirkan anak perempuan, sama ada ya mereka tanam hidup-hidup ataupun mereka jaga dalam keadaan malu. Malu kepada kaum. Jadi kalau mereka dapat anak perempuan ni, dia rasa malu. Dalam Quran terangkan hitam muka mereka. Dia punya malu dapat anak perempuan. Itu yang kalau mereka tanam hidup-hidup pun, jiran-jiran tak marah. Tak ada siapa nak marah. Macam itulah hukum mereka buat. Jadi, dia boleh kata perempuan Tuhan ada anak perempuan. Sedangkan dia sendiri tak suka anak perempuan. Kalau sendiri tak suka anak perempuan, kenapa dia bagi kat Tuhan? Kita nak bagi kat Tuhan ni, mestilah yang kita suka. Yang kita benci, kita bagi kat Tuhan. Am khalaqnal malaikata inasa. Atau apakah telah kami jadikan akan malaikat sebagai perempuan, wahum syahidun, walhal mereka orang-orang yang menyaksikan, dan mereka orang yang menyaksikan. Jadi artinya dia kata, orang musyrikin kata malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, atau sebagai perempuan-perempuan. Sebab malaikat kan ada tamar buta tu. Malaikata kan ada tamar buta. Kononnya sebab ada ta tu tunjukkan malaikat tu perempuan. Jadi dia kata malaikat ini adalah anak-anak perempuan Tuhan katanya. Itu yang dia katakan sebagai perempuan. Dan mereka syahidun, orang menyaksikan kejadian itu. Alah, ketahuilah, innahum min ifkihim, bahawasanya mereka daripada kedustaan mereka layakulun, sungguh mereka katakan. Sebenarnya mereka yang mereka katakan itu adalah dusta, cakap dusta. Waladallah, telah beranak ia oleh Allah. Dia kata Allah tu ada anak, beranak. Kita punya pegangan lam yalid walam yulad. Tidak ia beranak, tidak ia diberanakkan. Dia kata Tuhan itu beranak. Malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Innahum lakazibun. Dan bahawasanya mereka sungguh orang-orang yang berdusta. Astafal banati al-banin. Adakah telah memilih ia akan anak-anak perempuan atas anak-anak lelaki? Patutkah yang kamu benci anak-anak perempuan itu dipilihkan untuk Allah, sedangkan kamu sendiri suka anak-anak lelaki? Sudah tentulah tak logik. Kita kalau suka kepada seseorang, kita akan beri sesuatu yang indah, yang cantik. Begitu juga kalau kita berkorban untuk Allah, tentulah kita cari korban binatang yang elok, yang baik, yang bagus. Tapi tak, yang ini pula dia benci anak perempuan, dia tuduh Allah ada anak perempuan. Sebab itu mengenai tentang anak ni, Tuhan itu ada anak, bukan hanya orang musyrikin, kepercayaan orang musyrikin. Orang Yahudi pun ada kepercayaan katanya Nabi Uzair itu anak Allah. Nabi Uzair. Sebab Nabi Uzair kan ditidurkan 100 tahun. Kemudian dibangkitkan semula. Ditidurkan 100 tahun, dibangkitkan semula. Jadi katanya dia adalah anak Tuhan. Kata orang Yahudi. Orang Nasara pula mengatakan Isa. Isa tu katanya anak Tuhan. Sebab itu dia boleh sembah Tuhan Isa katanya. Jadi 3 golongan ini mereka mengatakan ada anak. Baik Yahudi, Nasara dan juga orang musyrikin mengatakan Allah tu ada anak.
Jadi kita jangan sampai terjebak kepada golongan yang mengatakan Allah itu punya anak. Kalau kita pegang surah Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, amatilah surah Ikhlas itu, insya-Allah itulah akidah, ya. Baik. Kita sambung kepada sampai situ dulu, ya. Tandakan sampai ayat 153. Kita sambung pelajaran Nasarah pula. Pelajaran Nasarah. Sampai tamrin ke berapa kita? Sampai 38. 36, 37 kita dah buat kan? Dah baca kan? Sekarang 38. Ustaz bagi Yang nak baca ni 3 berapa? Rasanya kita belum buat lagi. Daripada 36. Tak. 36, 37. Ustaz bagi 2 tu 36, 37. Lepas tu kita cuti kan? Ustaz cuti. Tu Ustaz bagi bila masa kita ada kelas hari tu, Ustaz tak ada buat yang ni. Rasanya lah. Saya pun lupa je. Tak apa. Kita terus boleh. Kita mula 36. Tengok 36. Kita mula ulang kaji. Ya. 36 ni bab fa'ala yufa'ilu awana yu'awinu mu'awanatan. Jadi kita tamrin yang ke-36. Cuba kita buat makna pada bertengkaran. Pawala. Cuba buat pawala. Fawala yufawilu mufawalatan. Ya. Atau wifalan ataupun itu yang nak buat pembetulan tu, ya. Ni dah sudah Fiwalan. Fiwalan dah sudah lah. Okey. Betul. Fiwalan. Yang di mananya kita dah buat lah ni. Dah buat, ya. Baru ingat. Kalau dah betul ni betul lah saya sebab saya dah ingat. Okey. 37? 37 belum kot. Okey. Bab fa'ala yufa'ilu juga jaro yujari mujarotan atau jiroan, itu makna sama-sama berjalan. Okey, sekarang kita terus tamrin 37. Ghala yughali mughalatan. Panjangkan sikit. Mughalatan. Okey. Mughalatan ada alif. Mughalatan ghilaan. Okey. Ghali la tughali. Mughalin. Betul la kena dah betul. Mughalan. Apa tu zaman pun mughalan. Itu majhul ulia. Majhul yughala. Okey, nombor 2 jim alif zai ya. Jaza yujazi mujazatan jizaan. Jazi la tujazi mujazan majhul juzia. Yujaza. Okey, betul. Mana datang zu pula. Betul. Mujaza. Tu nombor 3. Qada. Ya. Qada yuqadi. Qadi. Apa saya dengan ni? Qaf alif dot kan? Ya, betul. Ya, betul. Qada. Ada yuqadi.
muqadatan Atau atau qadaan. ki ke bawah. Qidaan. Qidaan. Qadi amar la tuqadi muqadan Okey. Kuwida yuqada. Betul. Kudia yuqada. Kudi ya. Majul. 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 Madi majul. Dia. Kudia. Mana pula saya dapat waw ni? Kudia. Ya ni hidup ya? Oh. Hidup. Kudia yuqada. Ni 4. Jala. Yujali. Mujalatan. Jalaan. Atau jilaan. Kenapa naik ke atas? Entah. Semua naik atas. Jilaan ke bawah. Jila. Yang nombor 2. Yang mula tu atas lah kan? Mujalan. Depan. Mujalatan. Jilaan. Oh, jilaan. Okey, bawah. Jali. La tujali. Mujalan. Julia. Betul? Julia. Ya. Yujala. Pasal apa Madi ni baris Madi majul ni baris atas kehabisan Ustaz? Dia nak menunjukkan dia majul depan, bawah, atas. Macam itulah. Jadi hidupnya waktu majul dia hidup. Waktu majul. Tapi waktu ma'ruf dia tak hidup. Ya, jaro. Macam kalau qada madi mudhari'nya yuqadi. Kan? Tapi majhulnya dia. Semua hidup. Yuqada. Yuqada. Tapi biasa kalau madi tu bukan dia huruf penghabisan tu depan juga. Madi tak boleh depan. Tak mudhari'. Mudhari' depan. Tapi kerana mudhari' ni dia mu'tal. Okey. Asalnya macam ni, kalau contohnya yang qada ni contohnya. Yuqada. Tapi kerana ya tu mu'tal, tak boleh letak baris sampai yuqada. Asalnya yuqada. Macam tu. Asalnya qada yu. Macam ya depan yu ni. Ya depan yu. Tapi oleh kerana dia mu'tal tak boleh dibariskan. Mu'tal. Tak boleh baris. So dia qada je. Okey. Okey, nombor 5. Nombor 4. Berterang-terang. Jala. Jala. Yujali. Mujalatan. Jilaan. Jali. La tujali. Mujali. Mujalan. Julia. Yujala. Okey, nombor 6. Nombor 5. Naja. Yunaji. Munajatan. Nijaan. Ya. Nijaan. Naji. La tunaji. Munajan. Tujia. Yunaja.
Nombor 6. Bala memperdulikan. Apa? Apa? Bala, lam ya. Lam. Saya nak tanya inilah hari tu balam. Lam ya. Saya buat mim. Ya. Dalam tu tak nampak macam mim ya. Okey. Balaya. Ya. Balaya, betul. Balaya. Okey, belah. Macam mim. Mana dia? Memperdulikan. Lam ya. Bala. Okey. Balai yubali li lam ya. Mubalatan lam alif. Okey. Bija ya ke? Bilaan. Oh. Bilaan. Lam alif. Bilaan. Okey. Bali. Ya. Lam. Okey, lam. La tubali. Ya. Mubalin. Betul ya? Lam. Ya. Lam saja. Okey. Mubalan. Ya, okey. Mubalan. Bulia. Okey. Bulia. Mubala. Ya. Mubala. Okey. Mubala. Okey. Baik, untuk 38. Tu kita tangguhkan dulu ya, 38. Okey. Yang akhir 38 ya? 38. 39 tak ada kan? Belum. Okey, nanti saya hantar 39 jadi buat 38 dengan 39 itu akan datang lah, insya-Allah.